Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selama-lamanya berhubung-hubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah kita memulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan juga Al-Fatihah untuk semua guru yang membimbing kita, sama ada bimbingan jasmani, akli dan lebih-lebih lagi bimbingan rohani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati mereka semua dan Allah Ta'ala menjadikan semua mereka itu asbab keberkatan kepada kita, sehingga ilmu yang kita pelajari itu mencahayakan rohani, sehingga kita tersyuhud kepada ilahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk semua ahli keluarga kita, ibu bapa, datuk nenek moyang kita, suami, isteri, anak-anak dan seluruh keturunan kita. Dan saya mohon izin dan kesediaan tuan-tuan dan puan-puan untuk turut menyelitkannya kepada arwah ibu saya. Hari ini hari ulang tahun kelahiran, tapi ibu saya dah arwah. Gitulah, diselitkanlah sama tanda takzim kita sebagai anak untuk ibu yang menjadi asbab kelahiran kita ke bumi ini. Dan serentak dengan itu kita hadirkan Al-Fatihah untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat mudah-mudahan makbul segala hajat, diangkat segala musibah dan bencana, dipermudahkan segala urusan, diampuni dosa dan noda, dan diterima taubat serta diberikan husnul khatimah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Terima kasih di atas undangan untuk kita berkongsi berkenaan dengan tafsir sufi. Dan ini saya kira yang pertemuan kita yang pertama untuk tajuk tafsir sufi. Dan keduanya saya mohon maaf kerana tidak dapat hadir pada Ahad minggu lepas, kerana ada urusan di luar, begitu. Jadi maknanya untuk cover sedikit yang balik zikir minggu lepas, kita ambil 10 minit lah untuk kita zikir dulu, selawat dan zikir dulu, kemudian baru kita sembang mukadimah berkenaan dengan apa itu tafsir sufi, dah faham letak duduk dia, lepas tu baru kita mula baca. Kita akan menggunakan kita akan menjadikan surah Yasin itu untuk kita huraikan bersama-sama insya-Allah. Okay, ya. Jadi maknanya dalam majlis zikir ini kita mulakan dengan istighfar, selawat dan juga tahlil. Simple saja. Dalam majlis zikir ni sebenarnya ada yang memberi komen. Saya dah lama bawa majlis zikir ni. Jadi ada banyak yang berkomen, bahkan cadangan. Ada juga tampil dalam bentuk rumutan. Ustaz zikir ni dulu ni cerita, maknanya tak ada teks. Macam mana kita nak ikut sama? Jadi dia ada pro dan kontra kalau kita bagi teks zikir ni. Kalau bagi teks zikir, orang akan sibuk membaca zikir, tapi orang tak berzikir. Itu biasanya macam tu. Kadang-kadang dia sibuk nak membaca-baca, lepas tu kadang-kadang muka surat tak jumpa, belik. Kadang-kadang kita zikir muka surat 5, ada tengok muka surat 6, 7, 8, dia belik, dia baca. Dia tak jadi berzikir.
Jadi pendekatan kita kadang-kadang kita sengaja tak bagi teks tu. Sebab apa? Sebab kita nak berzikir. Zikir simple je, selawat, istighfar, selawat, tahlil. Begitu. Okay. Dan kalau pun tak tahu main lafaz tu, kita akan satu zikir tu tak sekali je kita akan ulang boleh ikut pelan-pelan. Jadi kat situ baru ada effort untuk berzikir, bukannya membaca zikir. Kemudian kalau ada teks tu, dia macam lebih nak mengalunkan dan membaca. Itu rahsia dia. Tapi kelemahan dia pula, kalau tak ada teks tu, maknanya nak ikut susah, memanglah susah nak ikut, kena biasakan dan sebagainya. Gitulah. Tapi pendekatan kita setakat ni masih tak ada teks lagi, sebab benda tu zikir-zikir yang biasa. Melainkan kalau kita ambil zikir-zikir khususi, nanti saya akan bagi edaran-edaran dia. Ada beberapa set lah, set zikir tu, insya-Allah. Okey, dengan niat zikir ini mudah-mudahan menjadi asbab cahaya kerohanian untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله 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 العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله على محمد 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 صلى الله على
محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك آمنت بالله وبما قال الله آمنت بالرسول وبما قال الرسول نور أرواحنا يا الله نور أرواحنا يا نور يا الله الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا الله يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita bicara berkenaan dengan tafsir, maka kita mentafsirkan Al-Quran. Al-Quran itu maknanya mukjizat, bersifat mukjizat. Mukjizat itu maksudnya melemahkan, yang melemahkan, menyebabkan kita tidak akan boleh untuk menandingi dan melawan Al-Quran. Kita dah bincang berkali-kali di pelbagai sempena bahawa kalau kita nak menyatakan benar kita dengan Al-Quran, kita mesti terhubung dengannya.
Okey, mesti terhubung dengannya. Tanda kita terhubung dengan Al-Quran adalah kita berasa lemah bila kita berhadapan dengan Al-Quran. Lemah maksudnya lemah daripada melawan Allah. Lemah daripada nak melawan Allah. Maka dekat situ kita lebih memaknai dan merasai kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bicara lemah ni maka dibincangkan dalam beberapa aspek. Aspek apa yang membuatkan kita lemah? Maka disitulah perbahasan dalam ilmu tafsir berkenaan dengan al-i'jaz. Al-i'jaz iaitu aspek-aspek yang perihalan bahawa Al-Quran itu bersifat melemahkan. Begitu. Jadi secara umum diterima bahawa Al-Quran itu dia bersifat al-i'jaz al-bayani. Al-i'jaz al-bayani. Ini mukadimah dulu ya. Baru kita tepat nak faham letak duduk tafsir sufi tu kat mana. Okay, al-i'jaz al-bayani maksudnya kemukjizatan Al-Quran dalam aspek apa dia? Seni, sastra, penghuraian dan susunan perkataannya. Al-bayan. Al-bayani itu maknanya mengambil daripada pecahan ilmu balaghah. Dia ada ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan. Maknanya seni dia. Kenapa begitu? Kerana khususiah umat Nabi Muhammad SAW adalah pada apa? Pada kesenian apa dia? Percakapan dan pertuturan, kesustraannya. Itu khususiah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau khususiah umat Nabi Isa, ilmu perubatan. Umat Nabi Nuh, ilmu pertukangan dan ilmu kayu. Nabi Daud, ilmu bersih dan sebagainya. Umat Nabi Muhammad tu memang khususiah dia ilmu apa? Ilmu bercakap. Ilmu bercakap. Maknanya siapa yang lebih indah percakapannya dan lebih sedikit perkataannya tetapi semakin dalam maknanya, itu memang maknanya golongan yang maknanya diberi kemahiran yang luar biasa. Sebab itulah orang Arab Quraisy, okay, mereka itu berjual beli syair-syair mereka itu dijual beli di pasar-pasar. Pasar dia bukan pasar ikan tapi pasar syair. Maka untuk melemahkan semua perkara itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu tersangat indah susun aturnya. Perkataannya tepat dan padat. Sedikit perkataannya tapi mendalam maknanya. Sehingga Al-Quran itu disebut sebagai hammalatul wujuh, mengandungi pelbagai bentuk makna. Kalau huruf ni, perkataan ini nisbah kepada ayat sebelumnya maknanya apa? Nisbah kepada begini maknanya apa? Dan semua makna tu valid. Macam tu. Menyebabkan tidak akan ada satu tafsir dekat dunia ni. Mesti banyak tafsir. Dan walaupun tafsir itu dalam satu kategori, dalam setiap kategori itu juga berbeza-beza pentafsirannya. Sebab apa? Sebab itulah maknanya kemukjizatan Al-Quran. Itu disebut sebagai al-i'jaz al-bayani. Kemudian dalam Al-Quran itu ada hukum hakam fiqh. Daripada ayat-ayat Quran itu pastinya berserta dengan petunjuk-petunjuk daripada hadis Nabi SAW, okay, dan juga maknanya pedoman daripada para salafus soleh, okay, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka diistimbatkan daripada Al-Quran itu hukum hakam. Dan hukum hakam ini ada yang nak melawan. Apa perkaranya? Kenapa kena solat? Kenapa kena puasa? Elok-elok dah makan, lapar, apa bagai? Maka ada orang ada argumen-argumennya. Maka sebahagian daripada argumen-argumen dalam hukum hakam itu para ulama telah menerobos masuk, meneliti apa perkara-perkaranya. Okey, maka akhirnya dia keluarlah satu disiplin, satu sub topik dalam ilmu bincang tentang kemukjizatan Al-Quran ini yang disebut sebagai al-i'jaz al-fiqhi. Kemukjizatan Al-Quran dalam aspek fiqh, hukum hakam fiqh. Dia bukannya kepada nak istimbat hukum hakam fiqh tu, tapi dia lebih kepada apa dia? Mencari justifikasi, bukan mencari, menghuraikan justifikasi hikmah terhadap hukum hakam fiqh. Maka menyebabkan akhirnya kalau nak lawan segala hukum hakam yang Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran itu, maknanya kita maknanya wise, maknanya thinking dengan pemikiran yang waras, kita kata memang tidak wajar untuk kita lawan. Okay, antaranya adalah berkenaan dengan pengharaman babi. Jadi babi itu haram. Maka sedangkan babi itulah yang paling banyak, apa dia? Yang paling banyak digunakan dalam ilmu perubatan lah, paling mudah membiak dan sebagainya. Maka dikaji apakah hikmahnya. Maka kajian terhadap hikmah-hikmah hukum hakam ni keluar al-i'jaz al-fiqhi bahawa pengharaman babi itu memang kerana babi itu memudaratkan. Begitu. Dia ada campur tangan ilmu-ilmu saintifik pastinya. Itu i'jaz al-fiqhi. Kemudian dalam Quran ini juga ada apa dia? Kisah-kisah. Ada kisah-kisah. Ada banyak kisah yang lalu. Ada juga kisah yang akan datang. Sama dia akan datang tu yang bakal berlaku di bumi ataupun yang bakal berlaku selepas umur bumi.
Okey. Dan di antaranya ada contoh kisah Rom. Semasa Nabi berhidup, Nabi dah turun ayat Quran berkenaan dengan perihalan Rom. Ada surah Rom. Maka selepas itu baru berlaku perkara-perkara itu. Okey, dalam Quran ada kisah-kisah. Okey, jadi kisah-kisah ini dikaji. Macam mana kisah-kisah ini? Maknanya sebagai satu bentuk mukjizat Al-Quran. Maka di sana ada perbahasan disebut sebagai Al-I'jaz Al-Qasasi. Al-I'jaz Al-Qasasi. Okey, bahawa kisah-kisah dalam Al-Quran itu dia pastinya bersifat melemahkan kita. Maknanya apa? Kod mana pun mesti akan ada faedah dan iktibar untuk kehidupan kita sekarang dan akan datang. Dalam banyak-banyak kisah yang berlaku daripada zaman Nabi Adam sampailah ke zaman Nabi Muhammad SAW, beberapa plot kisah itu sahaja yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Antaranya yang kita baca setiap minggu, kisah kisah Ashabul Kahfi misalnya. Okay, mesti ada perkaranya. Dan perkara kisah tu hidup. Walaupun berlaku ribuan tahun dulu, tapi dia hidup, yakni iktibarnya. Dan mesti maknanya perkara itu akan berulang-ulang kali berlaku. Iktibar pada zaman sebelum merdeka, kisah yang sama. Kemudian dengan kisah yang sama, iktibar zaman selepas merdeka. Kisah yang sama, iktibar pada zaman senang. Kisah yang sama, iktibar pada zaman susah. Maka itu dicari, difokus, diteliti. Maka akhirnya membawa iktibar-iktibar yang tertentu. Tu disebut sebagai Al-I'jaz Al-Qasasi. Dan termasuk dengan dalam surah Kahfi juga kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka ada pelbagai perbahasan, telahan, huraian berkenaan dengan kisah-kisah itu. Okey. Banyak tentang ijaz ni, ada ijaz fiqhi, qasasi, dan kita ringkas cerita. Di sana ada juga perbahasan yang disebut sebagai Al-I'jaz At-Ta'thiri. Itu bahagian kita. Al-I'jaz At-Ta'thiri disebut. Ni dalam maknanya discourse. Okey, maknanya wacana-wacana, pembahagian wacana dalam ilmu Quran ni disebut sebagai Al-I'jaz At-Ta'thiri. Kemukjizatan Al-Quran dari sudut apa? Dari sudut memberi kesan pada perasaan. Tu, At-Ta'thiri. Dia sebenarnya kadang-kadang ayat yang sama dia ada pelbagai bentuk ijaz dalam tu. Ayat yang sama dia ada ijaz ilmi. Kalau ijaz ilmi itu secara saintifik. Ijaz fiqhi, justifikasi hikmah hukum hakam fiqah. Al-Ijaz Al-Aqadi, maknanya apa rahsianya bila kita beriktikad, berpegang dengan pegangan-pegangan yang dibincangkan dalam ilmu akidah. Maka akhirnya semua pelajaran dalam agama Islam itu dirujuk pada Al-Quran, maka akan termasuk dalam pecahan-pecahan ijaz ni. Begitu. Al-Ijaz Al-Aqadi, Al-Fiqhi, okey, kemudian Al-Ta'thiri, Al-Qasasi, Al-Ilmi. Tapi semua ijaz-ijaz tersebut semuanya bernaung di bawah satu bumbung yang besar, iaitu dia disebut sebagai Al-I'jaz Al-Bayani. Sebab apa? Sebab itu memang keunggulan Al-Quran dari sudut tutur bahasa, susun atur kalimahnya begitu. Sekarang Al-I'jaz At-Ta'thiri. Bagaimana Al-Quran itu bermukjizat, okey, sehingga memberi kesan pada perasaan kita. Perasaan kita gundah gulana, kita terhubung dengan Al-Quran, rasa lega. Perasaan kita maknanya rasa berputus asa, terhubung dengan Al-Quran, kembali termotivasi. Maka ia memberi kesan pada perasaan. Maka I'jaz At-Ta'thiri inilah bahagian tafsir sufi. Al-I'jaz At-Ta'thiri ini bahagian tafsir sufi. Okey, apa maksud ta'thiri? Daripada perkataan athar. Athar tu maknanya kesan. Okey, kalau ta'thir memberi kesan. Kalau disebut At-Ta'thiri maknanya perihalan keberkesanan itu. Sehingga ia memberi memberi kesan lah, maknanya perubahan, okey, mendatangkan impak kepada hati dan perasaan kita. Begitu. Jadi sufi itu bila dia dealing dengan Al-Quran, dia fikir macam mana nak faham Al-Quran itu sehingga memberi kesan kepadanya. Okey. Kesan Al-Quran ini berkaitan dengan sifat manusia, orang beriman ataupun sebaliknya. Kalau orang beriman, kesan yang dia dapat lebih bertambah ta'zim dia kepada Allah. Pertama. Yang kedua, lebih bertambah memandang Allah tu dengan maha sempurna, maha indah dan maha hebat. Begitu orang beriman. Kalau Al-Quran ini pergi kepada orang yang tidak beriman, contohnya orang munafik, apa kesan pada mereka? Dia takut. Kalau orang munafik takut nanti Al-Quran itu membongkar rasa-rahsianya. Kalau orang munafik itu menyembunyikan maknanya kebenciannya kepada Nabi SAW, kebenciannya kepada Islam dan umat Islam. Okay, maka ayat-ayat Al-Quran membongkarkan apa perkara yang disembunyikan oleh orang-orang munafik.
maka ada kesan tak? Ya, ada kesan. Tu. Okey, kalau orang sakit dibacakan ayat Al-Quran, ada kesan tak? Maka kalau baca ayat sekian, maknanya nanti akan, kalau ada benda yang mengganggu, yang gaib lah, benda-benda mengganggu, akan ada kesannya. Sahabat saya, maknanya pensyarah kat UKM juga, Dr. Wan Helmi, sebutlah nama orang baik. Dia tu memang taranum, ilmu taranum, okey, kemudian juga ruqyah. Jadi kalau dia kata, dia cerita, kalau dia mengajar kat kelas, dia baca Quran, ayat-ayat ruqyah, dengan niat nak baca Al-Quran taranum, okey, maka tak ada apa-apa. Tapi kalau dia baca, okey, sekarang ustaz nak baca dengan niat ruqyah, tak mula baca lagi, student dah tepik kat dia dah, kalau ada benda. Macam tu, dengan niat ruqyah, itu atas niat. Okey, jadi itu termasuk dalam al-ijaz at-ta'siri. Jadi kalau macam kita baca Al-Quran, sebahagian ayat yang kita dianjurkan untuk membacanya, okey, kemudian akan jadi sekian, maka itu termasuk dalam perbahasan bagaimana Al-Quran itu bermukjizat dalam aspek memberi kesan pada perasaan. Jadi orang sufi ni dia sembang tentang macam mana Al-Quran tu mendatangkan kesan pada dirinya, supaya bertambah keinsafan, okey, bertambah kefakiran, dan bertambah ta'zim memandang Ar-Rahman. Begitu. Bertambah kemanjaan kepada Allah, bertambah rasa kurang beban daripada segala taklifan yang Allah Ta'ala arahkan, yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu orang sufi. Itu masuk dalam tafsir sufi. Jadi tafsir sufi ini termasuk dalam cabang perbahasan tentang al-ijaz at-ta'siri. Bagaimana Al-Quran itu memberi kesan kepada perasaan kita. Baru terhubung. Okey. Orang kafir, dia terhubung dengan Al-Quran, dia lawan Al-Quran dengan sains. Al-Quran kata A, maka dia nak kontes Al-Quran, maka dia kaji saintifik. Okey, rupa-rupanya apa yang dia kaji itu akhirnya Quran tetap benar. Maka dapat tak dia lawan Quran tu? Tak dapat. Maka dia lemah. Maka itu al-ijaz al-ilmi. Siapa yang nak beriman, terbuka hidayah, lafaz syahadah. Siapa yang nak berdegil, maka bahagian masing-masing. Contoh sandaran kepada al-ijaz al-ilmi adalah surah Al-Mulk. Allah Ta'ala suruh tengok langit. Allah Ta'ala suruh tengok langit, mencari segala kecacatan pada langit. Itu difahami sebagai apa saja makhluk Allah Ta'ala dan ketetapan Allah Ta'ala dalam agama ini dan terhadap semua manusia. Okey, cuba kamu cari apa salah dan silap. Kamu tak akan dapat cari salah dan silap. Semuanya tepat pada keadaannya. Akhirnya kamu akan letih begitu saja. Begitu. Okey, habis. Bila kita sebut tentang kesan pada perasaan, sama tak kesan kita setiap orang? Tak sama. Semua orang ada isteri, tapi kesan setiap orang suami terhadap isteri masing-masing berbeza. Walaupun semuanya sama dengan status suami, yang di balik tabir statusnya isteri, tapi kesannya berbeza. Walaupun statusnya suami, statusnya isteri. Dan kita ada anak, 5 orang anak. Okey, maknanya kesan kita terhadap setiap orang anak itu kan berbeza. Jadi bila para sufi itu dia mengungkapkan pentafsiran ni terhadap Al-Quran, okey, untuk fokus kepada bagaimana ia memberi kesan kepada dirinya dan mudah-mudahan turut memberi kesan kepada perasaan orang yang membacanya, maka kesan yang ditampilkan oleh setiap orang sufi itu sama ke beza? Beza. Jadi tak heranlah maknanya dalam tafsir sufi itu ada banyak sudut pandangnya. Dan mungkin kefahaman A sesuai kat kita ada kesan, mungkin orang lain tak ada kesan. Maka perkara itu amat subjektif. Maksudnya apa dia? Perlu diperdebatkan ke tidak? Tak perlu. Tafsir sufi ni kalau kamu rasa seronok dengan tafsir itu, ada kesan kamu dengan Allah terkait dengan kajianmu terhadap Al-Quran, maka silakan. Kalau kamu tak ada kesan apa-apa, mungkin bukan bahagian kamu. Mungkin bahagian kamu untuk terkesan dengan Al-Quran itu bukan dengan perbahasan tafsir sufi, tapi mungkin dengan perbahasan saintifik, dengan perbahasan ilmu akidah, dengan perbahasan fiqh dan pelbagai lagi. Itu al-ijaz at-ta'siri. Jadi kita ambil daripada tafsir Bahrul Madid oleh Ibnu Ajibah. Itu yang saya buka komputer ni. Sebab maknanya apa yang hard copy itu tertinggal kat office, memang ada dalam soft copy. Okey, jadi dipanggil Bahrul Madid. Okey, lautan Madid. Madid ni pujian. Okey, Bahrul Madid, lautan pujian. Okey, yang ditulis oleh Ibnu Ajibah. Kalau kita sebut tentang tafsir sufi, antara yang paling mudah, ringkas, itulah disebut sebagai Bahrul, dibuat oleh Ibnu Ajibah. Jadi apa yang dihuraikan oleh Ibnu Ajibah tu dalam aspek maknanya dia cuba mengungkapkan huraian Al-Quran sehingga sekira-kira mendatangkan kesan bertambah kefakiran kepada Allah Ta'ala.
Itu bukan satu perkara yang bersifat akidah yang perlu untuk diimani betul, begitu tak. Dia hanya bersifat penghayatan. Kena faham dulu kat sini. Jadi kalau orang terima tafsir sufi, ya silakan. Kalau orang tak terima, macam mana? Tak mengapa. Sebab apa? Sebab bukan bahagian dia kat situ, dia mungkin bahagian yang lain. Itu saja. Jadi tak payah nak pertahankan sangat pentafsiran sufi ni, dan tak payah nak tolak sangat, sebab bahagian masing-masing. Yang pentingnya apa dia? Bukan cara pentafsiran itu. Yang penting terhubung dengan Allah. Dalam konteks terhubung dengan Allah melalui interaksi dengan Al-Quran, kita merasa lemah dengan Al-Quran. Baru kita benar-benar memandang Al-Quran itu mukjizat. Contoh, waktu saya kenyang, waktu saya tak dahaga, saya fikir air tak? Tak fikir air, tak dahaga. Bila dah dahaga, fikir air. Terhubung belum dengan air? Belum lagi. Bila saya nak terhubung dengan air ni? Waktu bila nak terhubung dengan air ni? Bila minum, masih minum. Bismillah. Baru benar saya jujur dengan air, bahawa air ini bukan untuk hiasan, okey, tapi air ini untuk diminum. Dah ada natijah dia. Bila saya minum, Allah izin dengan asbab air untuk hilang rasa lega tekak saya. Baru terhubung dengan air. Jadi orang yang tahu air ini air bersih, menghilangkan dahaga, dia akan buang ke dia akan simpan? Dia akan simpan. Kalau orang tahu Al-Quran itu mukjizat, melemahkan, dia rasa lemah diri dia dengan Al-Quran, maka akhirnya membawa dia kepada rasa lemah dia dengan Allah, maka dia benar-benar fakir, berhajat kepada Allah, baru benar dia dengan Al-Quran. Ini beza dengan, dah azan belum? Ini beza dengan orang yang pulun nak baca Quran dapat pahala. Dapatlah pahala tu. Itu satu bicara lah, tak ada masalah tu, bacalah Quran. Tapi dalam konteks ini maknanya nak baca Quran tu sehingga nak dapatkan rasa. Dia beza. Nak dapatkan pahala ke nak dapatkan rasa. Orang sufi ni dia penting rasa. Pahala tu Allah nak bagi bismillah. Begitu. Tak dihitung-hitung. Sebab apa? Kalau dihitung akan nikmat Allah memang tak terhitung. Tugas kita bukan nak menghitung nikmat Allah. Di antara nikmat Allah Ta'ala itu namanya pahala. Tak pernah hitung. Yang penting terhubung tak dengan Allah. Rasa tak terhubung dengan Allah. Dalam konteks Al-Quran, rasa tak lemah bila kita baca Quran. Kalau baca Quran tak rasa lemah, maknanya betul tak kita dengan Quran? Maknanya gini, baca Quran tak terasa lemah, ibarat ambil ni cawan ni, okey, minum air kat sini, akhirnya tumpah, basah, orang nampak pun macam bodoh. Tapi kalau ikut pandangan sisi, kamera kat depan ni, pandangan sisi macam ni, nampak macam minum kan, tapi tak kena saluran. Masuk tak dalam tekak? Tak masuk. Maknanya benar tak kita dengan air ni? Tak benar. Kita pandai tak ilmu air? Tak pandai. Sebab apa? Tak rasa. Tak rasa. Kalau air itu pun kita pentingkan rasa, kenapa dengan Al-Quran kita tak pentingkan rasa? Ada orang rasa bahagia kumpul air banyak galen, tapi tak minum-minum. Adakah itu tujuan air? Dalam konteks air sebagai minuman lah. Ustaz, air untuk mandi tak apalah tu. Okey, tak apalah, kumpul air tapi tak mandi-mandi. Akal ada? Tak ada akal. Kumpul air sebab untuk mandi. Apa ada dengan mandi? Rasa segar. Apa ada dengan air bila minum? Rasa hilang dahaga, segar pada dalaman, segar pada luaran. Air ini menyegarkan. Dan sebab itulah air ini sinonim dengan sifat Allah Ta'ala Al-Latif, yang maha lembut, maha menyantuni, maha memanjai, begitu. Okay, jadi kalau kita baca Al-Quran duk sibuk hitung pahala je, tak rasa apa-apa, maknanya apa dia? Maknanya kita rasa dengan berpahala, kita tak rasa dengan Al-Quran. Apa beza Al-Quran dengan pahala? Apa beza Al-Quran dengan pahala? Pahala masih makhluk, Al-Quran tidak makhluk. Al-Quran kalam Allah, ya Allah izin untuk kita membacanya. Itu nak hurai lanjut ilmu akidah lah. Okey, tanya ustaz-ustaz dalam ilmu akidah. Okey, yang Al-Quran yang tercatat semua ni itu memanglah makhluk sebab atas kertas tu, tapi iktibar Al-Quran itu yang maknawiyahnya, iaitu dia kalam Allah qadim. Jadi kalau awak rasa bahagia dengan pahala, maksudnya awak masih lagi berbahagia dengan makhluk. Awak tak terhubung dengan Allah lagi. Awak hanya teruja dengan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai untuk ganjaran kepada amal kebaikan kau. Jadi orang sufi tak nak rasa gembira dengan pahala, tapi taklah bermaksud menolak pahala.
Orang sufi nak gembira dengan Allah, tapi Allah Ta'ala tu ghaibul ghuyub, tak dapat nak dicapai oleh akal fikiran. Cumanya akal fikiran tak akan dapat menafikan adanya Allah. Maka pada konteks Al-Quran, nak rasa kemanisan bila baca Quran. Rasa manis Al-Quran ni bila kita lemah, rasa lemah. Ni baca Quran makin baran. Betul ke tak betul? Tak ada pengalaman ke ayah anda, bonda, tuan-tuan, puan-puan, bulan Ramadan baca Quran? Dah lapar baca Quran, target nak cepat khatam. Esok masjid nak buat majlis khatam. Kita tak khatam lagi. Mana boleh? Kelang kabut kejar nak khatam Quran. Anak-anak bising. Lepas tu terus marah anak-anak. Maknanya rasa kuat ke rasa melemah? Rasa menguat. Maknanya apa dia? Tak masuk. Tu ada kaedah-kaedah dia. Kalau baca Quran rasa makin baran, berhenti dulu baca Quran. Selawat dulu balik. Dan sebab itulah maknanya kalau guru-guru kat madrasah tahfiz tu guru yang paling garang. Betul tak betul? Betul lah. Kalau madrasah tu madrasah tahfiz, guru dia memang garang. Tambah-tambah kalau madrasah tahfiz tu tidak disulami dengan latihan selawat dan zikir. Garang. Murid-muridnya peran di muka. Sebab apa? Sebab maknanya terbeban dengan nak hafal Al-Quran, menyimpan perkataan-perkataan Al-Quran, tapi tak rasa nikmat dengan terhubung dengan Al-Quran, rasa lemah. Bila kita rasa lemah, kita punya sikit tu, kita berasa lemah, kita punya graf kita macam ni ke ataupun melengkuk macam ni, lemah. Kalau meninggi, kalau rasa kuat, graf macam ni kan, tu rasa begitu. Kalau rasa lemah, dia akan bersifat menakung macam ni. Jadi bila kita dengar Al-Quran dan rasa lemah, baru ruang rohani kita diilustrasikan sebagai melengkung begini, baru dapat menampung limpahan nur. Dah ada limpahan nur, tak marah-marah sangat dah, tak baran-baran dah. Itu nak tengok macam mana kesan kita bila kita interaksi dengan Al-Quran. Baran kita tu manageable ke tidak? Anger management. Bagi baca Quran lagi marah, maknanya tak terhubung dengan Al-Quran. Habis itu macam mana? Tinggalkan bacaan Quran langsung ke? Bukan. Cuti dulu daripada baca Quran, selawat dulu bagi. Dapat bimbingan kerohanian dulu. Macam tu. Itu benarnya awalan tentang aspek rasa. Poin dia apa dia? Peliknya bila makanan pentingkan rasa, tapi bila baca Al-Quran tak nak rasa. Peliknya orang tolak tafsir sufi. Orang sufi itu pentingkan rasa, tapi bila kita nak makan, cari tempat yang rasanya sedap. Azan pun nak azan yang sedap supaya rasanya enak dan indah. Silakanlah azan. Bila kat dalam. Allah. La haula wala quwwata.
Kita sambung sikit, yang ni baru mukaddimah. Okey. Kita terhenti tadi sampai peringkat apa dia? Rasa. Okey. Jadi para sufi tu bila menghuraikan Al-Quran, dia cuba untuk berkongsi apa yang dia rasa. Dan rasa ni kena ada tujuan dia, bukannya rasa yang tak terurus. Kalau rasa tu tak terurus, itu orang Syiah. Syiah. Dah akhir zaman ni kita sebut je lah. Maknanya tak payah jaga-jaga hati lah maknanya. Syiah. nak sembunyi-sembunyi sini-sini, maknanya bagi kalam-kalam sindiran, takut orang tak faham. Bagi cakap terus terang lah. Jadi kawan-kawan Syiah tu, minta maaf lah, tak payahlah Syiah lagi, balik kepada Ahlussunnah wal Jamaah lah. Cut and clear. Orang Syiah ni dia pentingkan rasa juga. Sebab apa? Sebab orang Syiah tu ni memang berasaskan rasa, emosi dia. Dia alasankan dengan pembunuhan Sayyidina Ali. Kemudian disempurnakan alasannya tu dengan terbunuhnya Sayyidina Hussein. Dia fokus kat Sayyidina Husseinnya, Sayyidina Hasan tak fokus sangat. 10 Muharram, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Lepas tu meratap-ratap macam tu. Itu sebab apa? Sebab rasa lah tu. Rasa yang tak terurus, itu Syiah. Tak terurus. Ada pun orang sufi, dia betul pentingkan rasa, tapi terurus. Rasa yang terpandu dengan ilmu akidah yang benar. Rasa yang terpandu untuk menikmati hukum hakam fiqah yang ditaklifkan. Rasa yang terpandu untuk benar dalam kecintaan kepada Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam dengan jujur. Maka orang sufi, yang hak, maknanya rasanya itu bukan bebas membabi buta, membuta tuli begitu, bukan. Sebab itulah orang Syiah rasanya itu tak terpandu, ikut dia je. Akhirnya dengan sebab nak menangkan apa yang dia rasa dan nak mempromosikan apa yang dia rasa, orang Syiah banyaklah buat hadis-hadis palsu. Sehingga Syiah ni dia ada kitab hadis dia sendiri. Takkan boleh bertemu dengan rujukan kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Kita Sunan Sittah, orang Syiah ada dia punya kitab dia. Nak bincang macam mana pun tak jumpa jalan. Sebab apa? Sebab rujukan tak sama. Bismillah je lah, ikutlah dia. Itu Syiah. Tetapi satu aspek lagi, tak heranlah juga bila orang yang tak suka dengan sufi ni akan mentohmah orang sufi ni Syiah, Syiah ni sufi, settle. Sebab apa? Sebab ada persamaan dari sudut mementingkan rasa. Walaupun Wahabi, dia tu sufi ni Syiah sama je. Asyik rasa. Tasawuf ni sangatlah, maknanya duk syok sangatlah emosi tu. Rasa je. Syiah macam ni lah, berlebihan begitu, lebihan begini, masuk satu bakul. Itu sebab Wahabi memang tak suka tasawuf. Syarat sah menjadi Wahabi, menolak tasawuf. Tu syarat sah. Sekadar kunut tak kunut, cara angkat takbir macam ni ataupun macam ni, maknanya dalam tahiyat main gerak jari ke sebagainya, itu ada perbahasan fiqah. Itu bukan Wahabi punya ciri. Wahabi punya ciri ni syarat sah. Apa dia? Tolak sufi. Kalau terang tantang bermati-matian, mati, maknanya tak nak tasawuf ni, itu memang ciri unggul orang Wahabi. Dan dia cuba untuk mensabitkan semua orang sufi ni Syiah. Dan bila dengan alasan nak lawan Syiah, nak menghapuskan ajaran Syiah, tasawuf semua dia masuk satu bakul. Itu Wahabi. Dan orang Wahabi pun mungkin tak tahu, maknanya itu rukun mencari Wahabi. Macam tu. Faham tu? Wahabi ni tak boleh lah kita ambil, sebab Wahabi ni tak ada rasa langsung. Kering hati kontang. Sebab itulah dia mudah je bunuh-bunuh orang ni. Tu jadi ekstremis tu. Begitu. Sebab tak ada perasaan langsung. Syiah pun ekstrim juga. Sebab emosi sangat, jadi dendam. Jadi cinta yang ada pada Syiah, cinta yang berasaskan dendam sehingga nak membalas dendam. Cinta para sufi, cinta yang menghapuskan dendam dan benci sehingga memaafkan semua orang. Itu beza. Memang Syiah pun cinta, orang sufi pun cinta, tapi cinta yang tak terurus, natijahnya dendam. Kalau orang sufi, cinta yang terurus dengan panduan akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, fiqahnya bermazhab, dan ilmu tasawufnya itu mai bertepatan dengan apa yang dihidangkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala ajma'in. Maka orang sufi itu cintanya apa dia? Cinta yang menghapuskan dendam dan benci. Maka bila orang sufi buat tafsir, sehingga fokusnya hanya pada mentakzimkan Allah, kita berbaki fakir. Memandang kesempurnaan Allah, kita berbaki fakir.
Memandang kehebatan Allah, kita berbaki fakir lagi. Itu je. Kemudian fokus orang sufi ini memandang kesempurnaan Rasulullah SAW dalam dimensi makhluk. Baginda yang paling sempurna, tidak ada makhluk lain yang lebih sempurna berbanding makhluk namanya manusia. Tidak ada manusia yang lain yang lebih sempurna melainkan para nabi. Tidak ada nabi yang lebih sempurna melainkan para rasul. Tidak ada rasul yang paling sempurna melainkan rasul ulul azmi. Dan tidak ada rasul ulul azmi yang paling sempurna melainkan Nabi SAW. Dan lepas pada Nabi itu tak ada lagi tandingan-tandingan lagi. Jadi orang sufi ni fokusnya pada memandang betapa sempurnanya Nabi SAW. Dan memang perbicaraan untuk menyatakan kesempurnaan Allah hanya terhenti setakat berbicara berkenaan dengan kesempurnaan Nabi SAW. Dan perbahasan itu dinamakan dengan label, tajuknya apa dia? Perbahasan Nur Muhammad. Tajuknya, jenamanya tu, pelajaran Nur Muhammad. Itu adalah pelajaran pada memandang rasa hebatnya Allah, tapi tak boleh nak bicara tentang Allah, sebab Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada siapa yang seperti Allah. Begitu. Tidak ada sesiapa pun seperti seumpama Allah. Okey. Maka Allah Ta'ala itu samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka Allah tu wujud, tapi wujudnya gaib segaib-gaibnya, sehingga kita tak mampu dan dilarang untuk fikir tentang zat Allah. Tapi kita nak juga sembang tentang Allah yang kita abdikan diri padanya. Maka kemuncak sembang tentang Allah adalah sembang tentang sempurnanya Nabi SAW. Bahawa baginda itu tajalli pada menyatakan wujud Allah. Baginda itu tajalli, manifestasi pada menyatakan kesempurnaan Allah. Baginda itu manifestasi pada menyatakan keagungan, kehebatan, dan kesempurnaan, keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua bicara itu dilabelkan dengan tajuk apa dia? Perbahasan Nur Muhammad. Jadi perbahasan Nur Muhammad ni bahasan akidah ke ataupun perbahasan tasawuf? Perbahasan tasawuf. Bila perbahasan tasawuf, dia fokus kepada yakin ataupun fokus kepada menikmati rasa. Rasa. Jadi kalau awak suka dengan rasa itu, awak terima, bismillah. Kalau awak tak rasa apa-apa, awak tolak, no problem. Sebab dia bukan akidah dan dia bukan ajaran. Dia hanya apa dia? Perkongsian rasa untuk sampai terhubung dengan Allah yang maha agung, Jamal yang maha indah, Jalal yang maha hebat, Kamal yang maha sempurna, Azim yang maha agung. Jadi kemuncaknya adalah Nabi SAW. Maka tafsir Sufi Ahlussunnah wal Jamaah dia fokus kat situ je. Memandang Jamal, Jalal, Azim, Kamal Allah dengan manifestasi Allah nyatakan pada Rasulullah SAW, sehingga dia dengan Allah fakir, dia dengan Nabi cinta. Dah dua tu. Dengan Allah fakir, dengan Nabi cinta. Bis. Jadi dia kongsikan rasa fakirnya itu, sehingga semua ayat Quran yang dia baca, hala tujunya adalah untuk mencetuskan rasa yang terbimbing dengan dua arah tadi. Rasa fakir kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi orang Syiah pun kata cinta Rasulullah SAW. Orang Syiah pun banyak selawat. Bezanya apa dia? Syiah ambilan cintanya palsu, sebab bermula dengan dendam dan untuk membalas dendam. Adapun kalau cinta dengan Nur Muhammad, dengan cahaya dari Nabi Muhammad SAW, maka segala marah akan hilang. Maka kalau baca Quran, marah masih berbaki, maka kita dapat bacaannya tapi tak dapat cahayanya. Itu bendanya. Maka untuk menangani benda ni, orang sufi dia buat tafsir dia sendiri, supaya kita fokus pada rasa itu sendiri. Antara yang terkenal Ibn Ajibah, ringkas, yang padat, detail, complicated, Kushairi, Imam Kushairi rahimahullah. Imam Kushairi ni dia dah buat tafsir ibari, tafsir secara yang zahir, pengibaratan. Kemudian dia buat satu lagi tafsir yang khusus kepada isyari, isyarat-isyarat sufi. Dia huraikan solat tu macam mana terkait dengan sufi, supaya akhirnya tunduk fakir kepada Allah, benar cinta kepada Rasulullah SAW, baru sedikit demi sedikit dia melazati kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu bendanya. Jadi kalau tafsir sufi ni orang terima, okey. Orang tolak, okey ke tak okey?
Ikut dia, betul tak? Sebab dia tak rasa kat situ. Jadi dia bukan akidah. Jadi kalau apa saja yang dibongkarkan nanti, maknanya kalau macam itu ke? Okey. Boleh terima. Maka jangan jadikan perdebatan. Sebab apa? Dia bukan pegangan. Dia hanya perkongsian perasaan. Ada orang pergi Cameron Highland dia rasa sejuk. Ada orang pergi Cameron Highland waktu yang sama rasa panas, kan? Ada orang pergi Cameron Highland rasa bertambah indah. Ada orang pergi Cameron Highland rasa bertambah maksiat. Ikutlah apa aktiviti dia buat kat Cameron Highland tu. Pergi taman permainan rasa indah bersama keluarga. Pergi tempat judi tepi tu maksiat pula. Maka rasa berbeza-beza berdasarkan kepada latar belakang masing-masing. Jadi benda rasa ni jangan dipertelagahkan, itu poin dia. Saya kena terangkan benda ni dulu. Itu tafsir sufi. Ya tidak. Ikut rasa dia je. Tak apa rasa, tapi rasa terpandu untuk memandang keagungan Allah sehingga fakir kepada Allah, untuk memandang kehebatan Nabi SAW sehingga cinta kepada Nabi SAW. Dan siapa yang telah mendapat pandangan Nabi, dia diperkirakan mendapat pandangan Allah. Siapa yang telah mendapat kecintaan Nabi SAW, diperkirakan dia telah mendapat kecintaan Allah. Sebab Nabi itu pintu untuk menuju Allah. Begitu. Jadi itu bicara tentang awalan tafsir sufi. 5 minit yang berbaki kita masuk juga surah Yasin. Nak tanda mula juga hari ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin ini dalam banyak tafsir, maknanya huruf muqatta'ah, wallahu alam, Allah Ta'ala saja yang mengetahui akan maknanya. Tetapi para ulama sufi, rohani, maka memandang Yasin ini adalah sebagai salah satu daripada nama Nabi SAW, Yasin. Dan ada juga yang mengatakan, ini poin-poin ni saya tak baca satu-satu lah daripada tafsir. Saya dah buat persediaan dah tadi. Maknanya saya hanya memberikan dia punya rumusan-rumusan poin-poin dia je. Okey. Dan Yasin ini, perkataan Yasin tu sendiri adalah singkatan bagi Ya Sayyidi. Yasin tu Ya Sayyidi, wahai tuanku. Dan dia dirujuk silang dengan hadis Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam, aku ini tuan bagi anak Adam. Begitu. Maka merujuk kepada Nabi SAW. Dalam kalimah Yasin itu sendiri ada unsur penegasan. Ibaratnya Allah Ta'ala mempertegaskan bahawa Nabi itu tuan. Dan Allah Ta'ala memuliakan Nabi SAW dengan kalimah Yasin ini. Sebab itu tak heranlah kalau kita bersama dengan syekh-syekh sufi, bila sebut Yasin, bila dia baca Yasin akan sejak sallallahu alaihi wasallam dia selawat. Gitu. Dan memang nama perkataan Yasin ini dalam Dalailul Khairat oleh Imam Al-Juzaili dihimpunkan nama-nama Nabi SAW, antaranya adalah Yasin, Toha. Okay, disebutkan dalam Al-Quran ada beberapa nama Nabi, ada 5 nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama nama Muhammad, banyak tempat. Okey. Kemudian Ahmad, satu tempat. Okey, Ahmad nama Nabi semasa di alam roh, sebelum ada alam buana ni dipanggil Ahmad. Okey, Muhammad nama Nabi SAW di sini. Semasa di alam mulki ni dipanggil alam mulki ni, namanya Muhammad. Nanti dekat syurga, nanti dekat akhirat, apa pula nama Nabi SAW? Mahmud. Maknanya sehingga mutlak dia itu memuji, terpuji, dipuji, perihal kepujian semua tertumpu kepada Nabi SAW. Sehingga ada yang mengatakan bahawa kalau dekat syurga nanti kita pandang Nabi SAW, dan disitulah maksudnya kita nazrah kepada Allah. Itu je. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu tidak dapat dibayang-bayangkan, tidak dapat difikir-fikirkan, tak mampu pun, dah bahkan terlarang kita untuk membayang-bayangkan Allah. Wahabi tu dia liar. Dia liar. Sebab apa? Membayang-bayangkan Allah, membagaimanakan Allah. Allah dekat aras lah, Allah begitulah, wajah lah, apalah. Lepas tu cover line balik. Tapi yang selayaknya bagi Allah. Tak boleh. Sebab apa? Tidak ada sesuatu pun seperti seumpama Allah. Maknanya tidak ada ruang untuk kita bicara tentang hakikat zat dan hakikat sifat dan hakikat af'al Allah, tak ada. Paling tinggi kita bincang tentang Nabi SAW, kerana Allah Ta'ala telah memantulkan penerangan tentang dirinya, penghuraian tentang dirinya, sifatnya, af'al, perbuatannya, semuanya pada apa dia? Pada Nabi SAW. Itu rahsia ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Macam tu. Okay, itu Yasin. Maka surah ini adalah surah untuk mengembalikan kembali kecintaan umat kepada Nabi SAW. Tapi bila kita baca surah ni malam Jumaat,
Sebab apa? Orang mati. Tak apalah. Tak apa, tak masalah. Bukan soal hukum. Ustaz, tak boleh ke? Ingat, kita bukan sembang soal hukum. Hukum bismillah boleh lah. Baca Yasin sebab apa? Ada hajat. Maka ingat ke hajat. Okey. Maka akhirnya balik daripada baca Yasin, masing-masing fikir hajat masing-masing. Tapi berlaku tak rabitah qalbiyah di antara jemaah yang baca Yasin dengan Nabi SAW? Mungkin tak berlaku. Sebab tak nampak rahsia pada Yasin itu. Apa dia? Untuk pada menyatakan ta'zim Nabi. Allah Ta'ala declare Nabi. Okay, Allah Ta'ala memuliakan Nabi SAW. Maka kesan utama yang kita nak bila kita baca Yasin itu, kita berasa lega kembali dengan Nabi SAW. Memang kalau kita ada kecederaan rohani, tidak ada ubat yang dapat merawat melainkan dengan cahaya Nabi SAW. Apa tanda kita ada kecederaan hati, emosi? Waktu dulu kita risau sangat, jadi pressure, stress. Waktu depan kita risau sangat, waktu dulu kita kesal sangat, jadi pressure, stress. Waktu depan kita risau sangat, jadi anxiety. Itu tanda rohani kita cedera. Kecederaan rohani ini hanya dengan cahaya Nabi saja. Maka sebab itulah kita baca Yasin untuk merawat apa dia? Kecederaan hati kita. Tapi bila time baca Yasin pun tak ingat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baca Yasin tu, Yasin hanya Allah Maha mengetahui. Selesai kat situ je. Maka terhubung tak dengan Yasin tu? Tak terhubung. AJK Surau Masjid terhubung dengan program yang diagendakan. Berjaya Yasin. Yang jawatankuasa pelaksana terhubung dengan ramai jemaah datang. Okey. Kemudian yang jemaah yang datang terhubung dengan makanan yang dihidangkan. Oh lama majlis Yasin yang ni makan sebab ekor. Masing-masing terhubung dengan apa yang ada dalam hatinya. Tapi kalau dalam hatinya ada Nabi SAW, kelegaan dan kepuasannya itu, bila dia baca Yasin, dia terhubung dengan Nabi SAW, bahawa Nabi tetap kasih kepadanya, bahawa dia beruntung kerana mendapat sebaik-baik Nabi, sehingga Allah Ta'ala menjadikannya sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan para manusia ini. Sebab apa? Sebab Nabi kita Nabi yang terbaik, maka kita umat yang terbaik. Kita takkan jadi terbaik kalau tak ada Nabi. Tiba-tiba kita nak ambil yang terbaik kita ni, Nabi tak ada dalam hati. Ada patut? Tak ada patut. Maka orang sufi memandang masalah-masalah hati dan rohani ni, maka dihuraikan Al-Quran dalam konteks sufi. Bukan saja Al-Quran dihuraikan dalam konteks sufi, matan Ajrumiyah itu pun disyarahkan oleh orang sufi dalam konteks kerohanian. Saya tak dapat nak syarah sebab itu bukan bidang saya. Macam tu. Tapi matan Ajrumiyah tu matan untuk ilmu nahu. Nasabnya, marfu'nya, dhammah dan sebagainya itu. Okey, dihuraikan dalam konteks sufi. Itu hebat orang sufi dulu. Maka orang sufi bercakap dengan ilham dari Allah, bukan semata-mata pemikiran. Dengan firasat dari Allah, bukan semata-mata penakkulan. Maka di sana ada hadis Nabi SAW, ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuru nabi binurillah. Kamu bertakwalah dengan firasat orang yang beriman. Di situ orang beriman kat situ merujuk kepada iman yang biasa-biasa ke? Tak, dia merujuk kepada apa dia? Para awliya Allah, para sufi. Okey, begitu. Kerana mereka itu memandang dengan cahaya Allah. Begitu. Jadi ini kena faham. Jadi surah Yasin tu surah yang amat identik untuk mengembalikan kita dengan Nabi SAW. Maka itulah agak-agaknya. Dia of course lah, Ustaz, banyak macam tu ke Ibnu Ajibah huraikan dalam tafsir ni? Memang tak macam tu lah. Saya kita huraikanlah dengan segala pengetahuan, background, information dan knowledge kita yang sedia ada pula. Okey. Sebab itulah agak-agaknya. Ini telahan saja ya. Kalau terima ya terima, tak terima ya sudah. Yang penting jangan buat gaduh. Banyak benda bawa gaduh sebab tak tahu letak duduk. Okey, ini perasaan. Saya suka tom yum, suka hatilah. Yang lain suka apa? Suka apa? Suka Bandung, suka hatilah. Walaupun pergi Bandung tak ada mi Bandung. Orang Bandung pun tak tahu ada mi Bandung. Tiba-tiba kat Malaysia ada kebandungannya. Suka hatilah. Macam tu. Okey. Jadi Allah SWT, mungkin itulah agak-agaknya ulama Melayu lama kita dulu, malam Jumaat, malam yang paling diberkati, betul? Sampai kalau hujan malam Jumaat, dia tak ada air. Khas, tak ada air, hujan malam Jumaat. Sebab memang hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari penghulu segala hari, ada keberkatannya di situ. Itu ada. Okey. Kemudian dia anjurkan kita baca Yasin. Walaupun hadis yang lebih kuat, baca malam Jumaat dan hari Jumaat surah apa? Surah Al-Kahfi.
Barangkali justifikasinya sebab apa? Surah Kahfi itu panjang. Dan umat Islam masih lagi dalam proses peneguhan tauhid, pemantapan akidah tauhid. Maka bila dia anjurkan baca surah Yasin untuk hati itu bersimpul rapi, padu dan erat dengan baginda Nabi SAW. Dan di sana ada sandaran dia. Sandaran dia apa dia? Sandarannya adalah, ni catat dalam ni, maknanya Yasin itu setiap perkara ada hati. Maka hati Al-Quran adalah Yasin. Itu ada sandaran. Dan hadis ini dia bukannya untuk merujuk kepada pegangan, kepercayaan, tapi hadis ni hanya merujuk kepada penghayatan. Walaupun statusnya itu tidak sampai kepada mutawatir dan sahih yang kuat, okey, tetapi ia tetap diriwayatkan oleh sekumpulan para ahli hadis, okey, maka boleh diambil terima pada aspek penghayatan. Dinyatakan bahawa setiap perkara itu ada hati, maka hati Al-Quran itu surah Yasin. Hati ni tempat berfikir ke tempat merasa? Tempat merasa. Hati ni tempat untuk berpening-pening, untuk membuat penakkulan, ataupun hati tempat untuk menikmati perasaan yang indah dan damai dan sejahtera. Maka hati bagi Al-Quran Yasin. Maka itu adalah isyarat kepada, ni sebut kat sini, isyarat kepada perihalan kedekatan dengan Allah. Surah Yasin. Tapi kita baca Yasin, kita dekat dengan hajat. Kita tak rasa dekat dengan Allah. Tapi mujur saja kita minta hajat tu dekat Allah. Betul lah. Maknanya tidak ada masalah tu. Daripada minta hajat kepada makhluk, betul lah minta hajat kepada Allah. Tapi orang sufi tak nak terbelenggu dengan makhluk. Itulah ada munajat ilahi lasuli firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim, ya Allah, aku tak layak ke syurga, tapi aku tak mampu ke neraka. Fahabli taubatan, engkau anugerahkan aku taubat. Okey, ifir zunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Maknanya bukan dia tak nak ke syurga, bukan dia rela masuk neraka, tapi perihalannya dia tak terbelenggu dengan syurga dan neraka, tetap makhluk. Dia nak Allah, tapi Allah Ta'ala itu zatnya tak ada bicara langsung. Tapi yang penting Allah tu sifatnya at-tawwab. Maka bila dia mendapat pengampunan Allah, itu dia terhubung dengan Allah. Maka itu munajat para sufi. Bagi mereka yang tak ada hati, memperkecilkan, bahkan memperbodohkan gurindam ini. Ini gurindam orang sufi. Sebab apa? Tak nak terbelenggu dengan makhluk. Begitu. Jadi Yasin ni hati bagi Al-Quran. Maka bila kita baca Yasin, tempat untuk kita rasa apa dia? Kembali terikat, kembali terhubung dengan Nabi SAW. Dan Nabi itu yang menghubungkan kita dengan Allah. Itu tulis siapa yang ada catat di kertas. Kita hanya perlu untuk usaha terhubung dengan Nabi saja SAW. Nabi yang memperhubungkan kita dengan Allah. Itu cut and clear. Tidak ada direct kepada Allah Ta'ala, tak ada. Sebab itulah innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar, ini benar yang diutuskan. Diutuskan untuk membawa hamba-hambamu kepada Allah. Jadi umat ni, rohani umat Nabi yang akan bawa kepada Allah. Para pewaris Nabi membimbing umat Nabi kepada Nabi. Dan Nabi akan bawa semua kita qatibatan, semua kita bawa kepada Allah. Ikutlah kita punya martabat, tahap, taraf dan kita punya kategori masing-masing. Yang ulama style ulama, orang awam style orang awam, yang aulia style aulia, pelbagai. Macam tu. Sebab itulah kena selawat. Tapi madhis Yasin kita ada selawat tak? Tak ada selawat. Nak cepat-cepat habis baca Yasin. Begitu. Ini huraian secara sufi lah ni. Sekarang ni faham dah. Malam Jumaat baca Yasin tak ada masalah. Okey, walaupun mana orang kata kenapa tak baca surah Kahfi? Kalau awak nak baca surah Kahfi, awak baca sendiri pun tak apa. Yasin ni 5 minit, 10 minit boleh habis. Surah Kahfi kan panjang. Surah Kahfi ada iktibar yang lain. Ini iktibar surah Yasin. Mungkin itulah agak-agaknya ulama dulu menjadualkan kita untuk baca Yasin malam Jumaat, untuk setiap hari Jumaat, hari yang diberkati, hati kita terhubung balik dengan Nabi SAW. Kemudian kalau kita baca, orang lama-lama kita baca Yasin, apa ayat yang mesti ulang? Biasanya ulang 3 kali. Salamun qaulam min rabbir rahim. Dan dinyatakan di sini hati bagi surah Yasin pula ayat salamun qaulam min rabbir rahim. Kesejahteraanlah, perihalan salamun qaulam min rabbir rahim. Saya nak terjemahkan pun saya tak berani. Salamun kesejahteraan, qaulan perkataan, min rabbir rahim daripada Tuhan yang Maha Pengasih. Ini perihalan damai, perihalan kemanjaan, perihalan kenikmatan dengan Allah. Tapi kita dah terpalit
terpalit dengan hajat kita. Dengan hajat itu kita baca Quran. At least kita ada hajat minta ke Allah. Kita dah terpalit dengan adat hanya baca Yasin sempena. AJK Surau terpalit dengan program Masih Berjaya. Okey, orang-orang awam pula terpalit dengan baca malam Jumaat baca Yasin mesti ada jamuan. Itu sempena saja. Bila terhubung dengan Allah, kesejahteraan, kenikmatan, kemanjaan daripada Allah, maka kita manifestasikan dengan kita makan bersama-sama. Okey, kita bergurau senda, ada event dia, kita selawat. Itu manifestasi bagi mereka yang dah ada maqam qurbah, maka merasa kedekatan dengan Allah. Begitu. Jadi cukuplah takat tu, mukadimah surah Yasin, baru Yasin. Kemudian Allah Ta'ala, innaka laminal mursalin, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Itu kalau diperhalusi makin lama makin dalam. Poin dia apa dia? Mudah-mudahan sebulan sekali kita jumpa, kita bicara tentang tafsir sufi, fokus pada emosi rohani, diarahkan dengan panduan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak mengganggu gugat hukum-hukum fiqh dalam sistem mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i, dan pedoman umum yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Itu pedoman kita. Maka kita nothing to do dengan Syiah. Okey, walaupun Syiah tu sama, kita pun ada beramal juga tentang selawat dan sebagainya. Syiah tetap Syiah. Bezanya Syiah cintanya dendam, kita cintanya menghapuskan dendam. Itu beza dia. Okey. Kemudian bila kita arah kita ada fakir kepada Allah, benar cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga benar-benar kita dalam syahadah itu. Sekarang syahadah kita yakin kat sini, itu akidah sufi. Syahadah masuk dalam tu. Macam mana nak mengilustrasikannya? Saya ulang balik. Kan dua kalimah syahadah, katalah ni dua kalimah syahadah, katalah ini kalimah syahadah, sini la ilaha illallah, sini Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau ilmu akidah kita yakin ke hati apa perbahasan yang berkaitan dengan kalimah syahadah dan rukun iman yang 6 dan seterusnya. Kalau sufi, bukan kalimah syahadah tu masuk dalam hati kita, tapi kita ni masuk dalam kalimah tu. Sehingga tak nampak lagi dah apa-apa. Yang ada Allah, Muhammad, perihalan zat dan sifat. Perihalan zat dan sifat. Ini bicara tentang zat yang agung, ini bicara tentang tajalli zat yang agung, sifatnya kat sini. Maka zat dan sifat memang tidak akan dapat dipisahkan. Begitu. Maka kalau kita menyatu cinta kita dengan Nabi SAW, di situlah maknanya kita terhubung dengan Allah, sehingga bila kita membaca kalam Allah, kita berasa fakir kepadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati, Allah anugerahkan apa yang kita bicarakan sebentar tadi dengan syafaat Nabi SAW, dan dengan keberkatan semua guru yang membimbing kita, khususnya para sufi yang membimbing umat ini tak henti-henti dengan balis zikir mereka di merata-rata. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Nur, wahai Allah yang bersifat dengan sifat cahaya. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, ya Allah, dengan cahaya-Mu, ya Allah, Engkau cahayakanlah rohani kami, sehingga rohani kami ini celik mata hatinya untuk memandang segala keagungan-Mu, untuk memandang segala kesempurnaan-Mu, untuk memandang segala keindahan-Mu, dan serentak dengan itu sentiasa berasa fakir, berhajat kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, Engkau pulihkanlah kembali kecederaan hati dan rohani kami, sehingga segala dendam tiada berbaki, tidak ada ruang untuk saling berbenci di kalangan kami. Kami tenggelam dalam kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kehidupan kami, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi cabaran-cabaran akhir zaman, dan selamatkanlah kami daripada tipu daya yang nyata maupun yang tersembunyi, lebih-lebih lagi tipu daya yang tidak kami sedari. Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Ya Allah, ampunilah, berkatilah, cahayakanlah, lindungilah, ganjarilah semua guru yang membimbing kami, terutamanya mursyid yang membimbing rohani kami ini, ya Allah, dan seluruh guru-guru mereka dan sanad mereka dan semua yang mengambil manfaat daripada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin
walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qali hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan satu los. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.